Okey, kita tengok contoh bagaimana untuk kita menentukan punca kuasa 2 menggunakan kalkulator. Okey, jadi keluarkan kalkulator pelajar. Okey. Cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Berikan jawapan anda betul kepada 2 titik perpuluhan. Okey, jadi soalan minta jawapan akhir perlulah diletakkan 2 tempat titik perpuluhan. Diberi jawapan akhir perlulah kita beri 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi kita tengok diberi soalan A adalah punca kuasa 43. Jadi keluarkan pelajar punya kalkulator. Okey, tekan on. Okey, punca kuasa, butang punca kuasa adalah di sebelah kuasa 2. Okey, di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri maksudnya antara butang pecahan dan butang kuasa 2. Jadi ini adalah butang bagi punca kuasa. Jadi tekan punca kuasa, letak. Dia minta yang dalam rumah ni iaitu 43. Tekan 43, tekan sama dengan. Diberi macam ni juga. Jadi kita perlu tukarkan kepada nombor perpuluhan. Diberi adalah 6.557438524. Diberi adalah 6.55743 38 dan seterusnya. Banyak lagi lah. Jadi saya ambil sikit je sebab dia hanya minta 2 tempat perpuluhan. Jadi kita tengok. Kita tengok titik perpuluhan terletak di antara 6 dengan 5 yang kat depan ni. Jadi kalau 2 tempat perpuluhan, kita kena tengok di belakang titik perpuluhan, kita kena tengok yang nombor 55. Nombor ini sahaja. Untuk sebanyak 2 digit. Kita tengok belakang 5 ini adalah 7. Adalah 7. Jika kita nak bundar, ni sekolah rendah punya. Kita nak bundar, kalau nombor digit belakang 2 tempat puluhan ni adalah lebih daripada dengan 5, lebih ataupun sama dengan 5, kita perlu tambahkan 1 pada nombor digit hadapan. Jadi jawapan akhirnya adalah akan menjadi 6.56. Nombor belakang kita tinggalkan saja sebab dia nak 2 tempat perpuluhan sahaja. Bermakna belakang titik perpuluhan nak ada 2 digit. Jadi kita berhenti kat sini sahaja. Kita tengok contoh yang masih lagi contoh 4. Tetapi soalan B. Soalan B. Diberi punca kuasa 37.81. 37.81. Jadi keluarkan pelajar punya kalkulator, tekan on. Punca kuasa 37.81. Sama dengan 6.148983.656. Jadi letak dekat sini. Jadi saya salin balik 6.1489 8 dan seterusnya. Panjang lagi kat belakang. Jadi untuk 2 tempat titik perpuluhan, kita kena tengok
dua digit belakang daripada titik perpuluhan, iaitu 1 dengan 4. Kita tengok digit yang paling belakang iaitu 4. Okey, kita tengok digit yang di sebelah 4 iaitu 8. Okey, 8 pun lebih daripada 5. Jadi kita kena tambahkan 1. Okey, bila kita tambah 1, jawapan akhir akan berbentuk 6.15. Okey. Okey, kita tengok contoh 4 tetapi untuk soalan C, ini diberi pecahan. Okey, pecahan macam mana kita nak tekan kalkulator. Okey. Tekan kalkulator. Dia beri soalan C, punca kuasa 7 per dengan 15. Okey. Jadi kita tekan kalkulator kita, tekan on, punca kuasa 7 per dengan 15. Sama dengan. Okey. Kalau dapat jawapan ni kita tukarkan kepada nombor perpuluhan sebab soalan minta 2 tempat perpuluhan. Jadi dia dapat jawapan 0.68 3130511. Okey. Jadi boleh balik. Okey, saya tulis balik 0.68 313 sifar dan seterusnya lah. Okey, jadi masih lagi minta 2 tempat perpuluhan. Jadi kita tengok nombor 2 digit belakang. Okey, lagi selepas titik perpuluhan. Jadi kita tengok digit selepas 8 tu apa? Adalah 3. Okey, jika kurang daripada 5, kita tak perlu tambahkan 1. Okey, dia lebih pada 5 sahaja. Lebih daripada 5 dan lebih dan sama dengan 5 saja kita kena tambah 1 apabila kita bundarkan. Okey, ingat tu, itu yang sekolah rendah punya. Jadi jawapan akhirnya adalah 0.68 sahaja. Okey, kita tengok contoh yang terakhir iaitu nombor pecahan bercampur. Okey. Pecahan bercampur, macam mana untuk kita tekan kalkulator untuk pecahan bercampur. Okey, onkan balik kalkulator. Okey, tak punca kuasa. Okey, punca kuasa. Okey, nombor pecahan bercampur. Okey, tekan shift, tekan butang pecahan. Okey, nampak dia dah keluar bentuk pecahan bercampur. Jadi yang di sebelah kiri kita letak 12 seperti soalan yang diberi 12. Okey, sebelah kanan 5 dan sebelah bawah adalah 6. Okey, tekan sama dengan. Okey, keluar macam ni, tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, jadi dia dapat jawapan adalah 3.58236421. Jadi saya salin semula 3.582336 dan seterusnya. Okey, masih lagi minta 2 tempat jawapan, perlu letak 2 tempat perpuluhan. Okey, macam tadi juga saya akan tengok 2 digit selepas titik perpuluhan iaitu 5 dan 8. Okey, 5 dan 8. Jadi saya tengok digit yang paling akhir iaitu 8. Okey, digit sebelah 8 adalah 2. 2 adalah kurang daripada 5. Jadi tak perlu tambahkan lagi 1. Jadi jawapan akhirnya adalah berbentuk 3.58. Okey, jadi itu sahaja. Jadi tengok. Sebab soalan minta 2 tempat perpuluhan, bermakna jawapan akhir perlu letak selepas titik perpuluhan tu akan ada 2 digit. Okey, kalau soalan minta 3 tempat perpuluhan, bermakna selepas titik perpuluhan tu ada 3 digit. Macam tu. Okey, itu cara untuk kita jawapan. Okey, cara untuk letak jawapan yang minta 2 tempat perpuluhan ni. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Ini adalah bagaimana untuk kita menentukan punca kuasa 2 suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi. Jadi untuk video kali ini
Saya ulang balik. Okey, kita belajar tentang yang pertama tadi. Kita belajar 3.15 kita menentukan punca kuasa tanpa menggunakan kalkulator, iaitu akan ada dua kaedah menggunakan kaedah sifir kuasa dua sempurna ataupun pelajar boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, dan dengan menggunakan kalkulator, pelajar boleh tekan sahajalah kalkulator dan ambil sahaja jawapan akhir dan tengok soalan kalau dia minta 2 tempat perpuluhan, dia minta berapa tempat perpuluhan. Okey, kalau 2 letak 2 sajalah tempat perpuluhan, kalau 3 lah. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Terima kasih.